Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Jadi hari ini kita akan belajar satu kisah seorang pemuda, seorang lelaki yang sangat berpengaruh kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan sangat menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan ayah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang kita akan bincang pada hari ini yang bernama Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib yang merupakan adik-beradik kepada ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok siri yang sebelum ni, kita pernah berkongsi kisah Abdul Muttalib, datuk Nabi, macam mana perilaku dia, perangai dia, akhlak dia macam mana. Dan Abdul Muttalib ini juga seorang lelaki yang berkahwin ramai. Jadi bila mana dia ramai kahwin, ramai wanita yang dah dia berkahwin, maka dia mempunyai ramai anak. Dalam ramai-ramai anak Abdul Muttalib ini ada anak yang bernama Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Kebanyakan anak kepada Abdul Muttalib ini, datuk Nabi, kebanyakan dalam kalangan mereka ada pengaruh. Ada pengaruh dekat kota Mekah. Seperti contoh kita tengok macam mana Abu Lahab. Figure Abu Lahab tu banyak bagi peranan kepada seluruh masyarakat Mekah. Kita tengok pula Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Suaranya sahaja, pandangan dia sahaja, tidak ada siapa pun yang berani nak lawan. Bagaimana pula dengan Abi Talib yang merupakan yang menjaga Nabi SAW bila mana kematian datuk Nabi SAW, yang mana tak ada orang berani sentuh Nabi. Bagaimana pula dengan Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, yang mana seorang ayah saudara Nabi yang sangat sayang kepada baginda SAW. Jadi bila mana kita tengok sejarah hidup Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib ini, dia lambat sedikit masuk Islam kalau nak dibandingkan dengan ahli keluarga Nabi yang lain, yang mana isteri beliau telah pun terdahulu masuk agama Islam, anak beliau pun telah terdahulu masuk agama Islam. Adapun Sayyidina Abbas, dia agak lewat juga. Lalu dekat kota Mekah, bila mana berlakunya kewafatan Abdul Muttalib, datuk kepada Nabi SAW, maka anak-anak beliau lah yang menggantikan tugas beliau, yang mana ada di antara anak beliau, contoh Abi Talib, yang menjaga orang yang datang ke Mekah. Dialah menjaga kebajikan. Sama juga dengan Sayyidina Hamzah, sama juga dengan Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Dia juga turut membantu mana-mana orang yang datang ke kota Mekah tujuan untuk ziarahi, tujuan untuk berhaji. Dialah yang beri kebajikan. Beliaulah yang beri makan, minum dan sebagainya kepada orang yang datang ke kota Mekah untuk buat haji dan sebagainya. Itu tugas Abbas ibn Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas juga di antara ayah saudara Nabi yang sangat sayang kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok bagaimana peristiwa yang berlaku dalam sejarah Islam yang dinamakan sebagai Perjanjian Aqabah. Dalam Perjanjian Aqabah yang terakhir juga, yang bertemu antara Nabi SAW bertemu dengan puak-puak Ansar seramai 73 orang. Dekat situ adanya seorang lelaki yang sangat sayang kepada Nabi yang bernama Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Dalam ramai-ramai pertemuan pada malam itu, kesemuanya dah pun memeluk agama Islam kecuali seorang yang bernama Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Kenapa dia ada dalam tu? Tengok ini peranan Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Ketika mana selesai sahaja perjanjian Aqabah tersebut, maka puak-puak Ansar ni mengajak Nabi SAW untuk datang ke negara mereka, which is Madinah. Ya Rasulullah, datanglah ke tempat kami, tinggallah di tempat kami ya Rasulullah. Sesungguhnya kami melihat layanan puak-puak Quraisy bagi kepada kamu tak selayaknya itu yang kamu dapat ya Rasulullah. Maka ketika itulah Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib kata kepada puak Ansar yang mengajak Nabi, andai kata kalian mengajak Muhammad ke tempat kalian, kalaulah kalian nak jaga Muhammad, nak lindungi Muhammad dengan sebaik mungkin, aku izinkan. Tapi andai kata kalian tak dapat nak lindungi Muhammad, tak dapat selamatkan Muhammad, jangan sesekali kamu menginginkan Muhammad pergi ke tempat kamu. Biarlah Muhammad tinggal bersama keluarganya. Kamilah ahli keluarga yang akan menjaga Muhammad dekat kota Mekah. Tengok, sayang dalam tegas. Tegasnya Sayyidina Abbas kerana dia tak sanggup lagi melihat anak saudaranya diperlakukan macam-macam oleh puak-puak masyarakat manusia pada masa tu. Disebabkan itulah dia kata kepada puak-puak Ansar pada masa tu, kalau nak jaga Muhammad dengan betul, nak lindungi Muhammad dengan betul, maka dipersilakan. Tapi kalau tak mampu, jangan sekali nak ajak Muhammad pergi tempat kalian. Maka bila mana mereka pun setuju untuk lindungi Muhammad, untuk berbaiat kepada Nabi SAW, maka Sayyidina Abbas pun izinkan Nabi SAW untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka itu di antara
bukti yang Sayyidina Abbas sangat sayang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana 13 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itulah Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dalam keadaan Nabi dan beberapa ahli keluarga Nabi dah pun berpindah ke kota Madinah. Tapi Sayyidina Abbas masih lagi stay dekat kota Mekah, menjalankan rutin harian dia, menjalankan tugas dia dengan sangat baik. Antara faktornya adalah disebabkan Sayyidina Abbas belum lagi masuk agama Islam. Maka ketika mana Nabi dah sampai ke kota Madinah, bina kerajaan dan sebagainya, jadi pada tahun 2 Hijrah Nabi berhijrah ke kota Madinah, berlakunya satu peperangan yang kita kenal, yang kita tahu, yang dinamakan sebagai peperangan Badar. Peperangan Badar pun saya dah kupas, peperangan Badar pun kita dah bincang sebelum ni. Boleh pergi tengok kejap lagi. Jadi dalam peperangan Badar tu, bagaimana kita tengok Abu Jahal mengarahkan ke semua pemuda-pemuda, pembesar-pembesar Mekah untuk keluar join dalam peperangan Badar. Tujuan dia adalah untuk meruntuhkan kerajaan Muhammad, untuk membunuh Muhammad. Dalam ramai-ramai itu, Abu Jahal memaksa dan memerintahkan ayah saudara Nabi SAW yang bernama Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib turut serta dalam peperangan. Kerana apa? Kerana pada awalnya Sayyidina Abbas memang tak ingin join dalam peperangan, tak mau untuk join dalam peperangan semata-mata nak serang anak saudara yang dia sangat sayang. Tapi disebabkan terpaksa, maka joinlah dia, terpaksalah ikut dalam peperangan tersebut. Maka bila mana berlaku peperangan dan sebagainya, akhir sekali bila mana Islam menang, maka pasukan Islam yang diketuai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dapat menawan tebusan yang sangat ramai. Antara tebusan puak-puak Quraisy pada masa itu, dalam ramai-ramai itu ada seorang yang bernama Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Ayah saudara Nabi menjadi tebusan. Ayah saudara Nabi menjadi tahanan puak-puak Islam pada masa itu. Ketika itulah Nabi datang, Nabi jumpa ayah saudara Nabi SAW menjadi tahanan pada masa itu, yang bernama Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Ketika itulah Sayyidina Abbas kata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah ayah saudara kamu. Tolong lepaskan aku, wahai Muhammad." Kerana apa? Kerana pada masa tu, sesiapa sahaja yang menjadi tebusan, kalau dia nak lepas, dia nak keluar daripada tebusan tahanan dan sebagainya, dia kena bayar. Dia kena bayar pampasan. Pampasan untuk dia keluar daripada tahanan tersebut. Adapun Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, dia kata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, lepaskan aku, wahai Muhammad. Bagaimana aku boleh bayar pampasan yang sangat banyak dalam keadaan aku tidak ada wang, wahai Muhammad, dalam keadaan aku tidak ada harta, wahai Muhammad." Dan ketika itulah Nabi kata kepada Sayyidina Abbas, "Wahai pakcik, ketika mana pakcik, sebelum pakcik keluar daripada rumah, apa yang pakcik pesan kepada makcik? Bukankah pakcik pesan kepada makcik, bukankah pakcik telah tunjukkan kepada makcik dekat mana simpanan harta? Dan pakcik telah pun wasiatkan siap-siap, andai kata berlaku apa-apa kepada pakcik, maka bawalah, ambillah ke semua harta tersebut." Terkejut Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib ketika mana apa yang dia bicarakan, apa yang dia ucapkan kepada isterinya dekat kota Mekah sebelum keluar untuk perang Badar. Nabi boleh tahu. Bagaimana kamu boleh tahu, wahai Muhammad? Sedangkan semua orang tak tahu apa perbualan aku dengan isteri aku, wahai Muhammad. Ketika itulah Nabi kata kepada Sayyidina Abbas, "Wahai pakcik, apa yang aku cakap tadi, itu adalah perbualan kamu, wahai pakcik, dan ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi tahu kepada aku, wahai pakcik." Dan ketika itulah Sayyidina Abbas tak ambil masa yang lama. Dia bayar pampasan, terus melafazkan kalimah tauhid, terus melafazkan kalimah syahadah di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan itu di antara salah satu kegembiraan yang ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi tak gembira? Kenapa? Sebab itu adalah ayah saudara Nabi yang Nabi pun sangat sayang. Itu adalah ahli keluarga Nabi, boleh terima Nabi. Sebab itulah bila mana Nabi tengok, bila mana Nabi perhati, ada di antara ahli keluarga Nabi seperti Abu Lahab dan isterinya sangat benci kepada Nabi, pasti akan ada kesedihan, kedukaan di hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Disebabkan ahli keluarganya sendiri yang membantah, ahli keluarga sendiri yang membenci dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila mana Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib melafazkan kalimah syahadah, Nabi sangat gembira pada masa itu. Dan ketika itulah Sayyidina Abbas kata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, aku nak pulang ke kota Mekah." Kenapa? Sebab dekat kota Mekah masih lagi ada isterinya yang berada dekat kota Mekah.
Lalu bila mana Saidina Abbas ibn Abdul Muttalib baru saja memeluk agama Islam, dia sampai dekat kota Mekah. Bayangkan, dia sampai dekat kota Mekah, dia tak bagi tahu siapa-siapa yang telah melafazkan kalimah syahadah. Semua orang Quraisy tak tahu yang Abbas rupanya telah pun masuk agama Islam, tak tahu. Abbas sembunyikan keimanan dia, keislaman dia kepada semua orang. Bayangkan. Maka dalam keadaan dia dah sampai dekat kota Mekah, hidup macam biasalah, menjalankan roti harian macam biasa. Satu hari Abbas bagi tahu kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, aku nak berhijrah, aku nak berpindah ke kota Madinah." Maka kata Nabi SAW kepada ayah saudaranya, "Wahai pakcik, alangkah lebih baiknya kalau pakcik untuk sementara pakcik tinggal dulu dekat kota Mekah. Kenapa? Kerana aku dapati banyak manfaat, banyak kelebihan andai kata pakcik berada dekat kota Mekah." Kenapa? Sebab Nabi mengarahkan, Nabi meminta Saidina Abbas ibn Abdul Muttalib untuk menjadi spy kepada Nabi. "Wahai ayah saudaraku, sampaikan apa-apa berita yang kamu dapat dekat kota Mekah, terus sampaikan kepada aku. Tulis surat dan hantarkan kepada aku dengan segera." Maka bila mana Nabi seolah-olah kata kepada Sayyidina Abbas, macam Nabi tak izinkan kepada Abbas untuk berhijrah pada masa itu, maka Abbas pun ikut sahaja apa yang Nabi kata. Kata Nabi SAW, "Allah telah menjadikan aku Nabi yang terakhir dan tidak ada Nabi selepas daripada aku. Begitu jugalah wahai kamu pakcik, yang mana Allah telah mentakdirkan, Allah telah tentukan yang kamu adalah orang terakhir daripada kota Mekah ke kota Madinah berhijrah. Kamu orang terakhir wahai pakcik Saidina Abbas ibn Abdul Muttalib." Maka ketika itulah Saidina Abbas akur dan gembiralah apabila mana diberitahu macam tu. Dan itu kata-kata Nabi bukan daripada Nabi, bahkan itu illa wahyun yuha, itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana Saidina Abbas berada dekat kota Mekah, dia menjalankan apa yang Nabi minta. Apa sahaja yang Saidina Abbas dapat berita, any berita, dia akan sampaikan kepada Nabi SAW. Sebab itulah kita boleh tengok apa yang berlaku dalam peperangan Uhud. Pada awalnya, bila mana selesai peperangan Badar, apa yang berlaku puak-puak Quraisy? Kan dia orang kalah, dia orang balik ke kota Mekah, dia orang bincang strategi itu, strategi ini, macam-macam strategi. Bila mana ada satu tarikh untuk serang kota Mekah, untuk serang kota Madinah, ketika itulah Abbas menulis surat hantar kepada Nabi SAW yang menyatakan pasukan Quraisy dalam perjalanan, dalam persiapan untuk serang kota Madinah. Disebabkan itulah bila mana Nabi tengok surat daripada ayah saudara Nabi Saidina Abbas yang menjadi spy kepada Nabi SAW, yang menyebabkan Nabi pun mempersiapkan bala tenteranya. Atas itu semua jasa daripada Abbas. Bayangkan sepanjang Saidina Abbas ibn Abdul Muttalib berada dekat kota Mekah, dengan keislaman dia, dengan tugas yang dia buat, seorang pun tak tahu akan keislaman Abbas, seorang pun tak mensyaki akan perbuatan Abbas. Sebab apa? Antara ulama yang cakap disebabkan Abbas ni ataupun Saidina Abbas ni, beliau rapat dengan semua orang. Dengan orang ni dia rapat, dengan orang ni rapat, dengan orang ni pun rapat. Dia tak pilih kasih. Semua orang rapat menyebabkan orang tak mensyaki yang Abbas ni adalah pengintip, adalah spy kepada Nabi SAW. Padahal orang tahu yang Abbas ni di antara ayah saudara Nabi yang Nabi sangat sayang, dan Abbas pun sangat sayang kepada Nabi. Tapi disebabkan bagusnya hubungan Saidina Abbas dengan seluruh masyarakat Mekah, menyebabkan mereka tidak mensyaki Saidina Abbas yang menyembelahi Nabi SAW, dan menyebabkan pada tahun 8 Hijrah baginda SAW lah barulah Saidina Abbas berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Ketika itulah disambut dengan baik. Semua umat Islam dekat kota Madinah menyambut baik kedatangan Saidina Abbas ibn Abdul Muttalib yang telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Ketika mana di zaman Saidina Umar bin Khattab menjadi khalifah pada masa itu, ketika itu ada satu musim, zaman Saidina Umar bin Khattab, dia ada satu musim yang mana musim kemarau, yang menyebabkan masyarakat Madinah tidak ada makanan yang cukup, hujan tak turun, tanaman tak tumbuh dan sebagainya. Kemarau lah yang menyebabkan dekat kota Madinah mereka kekurangan sumber makanan dan sebagainya. Sebab itulah kita boleh tengok, saya selit sikit kisah sirah Sayyidina Uthman ibn Affan, bagaimana berlaku kemarau yang sangat dahsyat di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika itulah Sayyidina Uthman ibn Affan daripada kota Syam, dia bawa banyak sangat unta daripada kota Syam.
Banyak sangat unta yang dibawa daripada kota Syam. Bila mana sampai dekat kota Madinah, dia memberikan keseluruhan harta makanan yang dibawa daripada kota Syam bagi kepada seluruh masyarakat Madinah pada masa tu. Apa bukti dia? Apa makna dia? Disebabkan keseluruhan masyarakat Madinah mereka dalam keadaan kelaparan, tak cukup makanan dan sebagainya, yang menyebabkan ramai dalam masyarakat Madinah pergi jumpa Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, apa yang kita nak buat ni dalam keadaan hujan tak turun, tumbuhan tak tumbuh, kita tak boleh nak menjual, ekonomi kita stuck dan sebagainya. Ketika itulah, dalam keadaan begitulah, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab pergi jumpa ayah saudara Nabi yang bernama Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Yang mana Sayyidina Abbas ni sudah pun tua pada masa tu. Dia pergi jumpa Sayyidina Abbas dan Umar bin Khattab meminta bantuan daripada Sayyidina Abbas. Wahai Sayyidina Abbas, boleh tak kamu angkat kedua tangan kamu, mohon mintalah bantuan daripada Allah supaya Allah turunkan hujan di kota Madinah ni, supaya masyarakat Madinah boleh hidup macam biasa, boleh menjual, boleh menanam dan sebagainya. Ketika itulah Sayyidina Abbas angkat kedua tangan dia, berdoa kepada Allah. Dan kata para ulama, ketika itulah, bila mana selesai sahaja Sayyidina Abbas berdoa kepada Allah, datangnya satu awan yang banyak, terus hujan kota Madinah pada masa tu berkat doa daripada ayah saudara Nabi yang sangat sayang kepada Nabi dan sangat sayang kepada Allah, Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Itu di antara kisah seorang ayah saudara Nabi yang mana dia sangat sayang kepada Nabi, tapi pada peringkat awal dia tidak lagi beriman kepada Nabi. Sama juga dengan Sayyidina Hamzah. Dia sangat sayang kepada Nabi, tapi pada peringkat awal dia tidak beriman kepada Nabi, tidak melafazkan kalimat tauhid lagi kepada Nabi, tapi dia sokong dakwah Nabi. Sama juga dengan Sayyidina Abbas, dia menyokong dakwah Nabi ketika mana Abbas belum lagi masuk Islam, tapi bila mana dia masuk Islam, dia lagi sokong dakwah Nabi, lagi sokong dakwah Nabi, yang menyebabkan Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib ini di antara salah seorang sahabat Nabi dan ahli keluarga Nabi yang Nabi sangat sayang. Jadi itu di antara kisah yang boleh kita kongsikan berkaitan dengan Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Moga-moga apa yang saya kongsikan dapat manfaat kepada anda dan anda pun boleh kongsikan kepada orang lain juga, supaya perkongsian saya ni boleh beri manfaat kepada orang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Okey, dekat sini kita ada satu tawaran yang special kepada anda, tawaran percuma, free shipping, free postage kita nak bagi kepada anda, tak perlu keluarkan duit anda. Percuma sahaja. Apa dia? Kita nak bagi percuma free shipping The Snack Cookies daripada saya lah. Okey, siapa yang follow saya punya video, yang setiap kali tengok video saya, dia akan tahu, saya akan bagi tahu yang saya ada satu cookies yang saya sendiri yang buat. Okey, kita ada Cha cookies satu daripada Perisa Chocolate, and then satu lagi daripada Perisa V cookies Vanilla Butter. Siapa suka Vanilla Butter memang sangat sesuai. Jadi untuk kedua-kedua ni, siapa yang order dengan kami, tak kisahlah jumlah dia 10 ke 12 ke 20 ke, kita akan bagi free shipping kepada anda. Itu yang best ni. Anda tak perlu lagi fikirkan duit nak keluarkan kos untuk bayar kos postage, shipping ke dan sebagainya, tak perlu lagi fikir. Just order, anda akan dapat free shipping daripada kami. Jadi macam mana cara dia? Boleh terus WhatsApp nombor kat bawah. Anda boleh tengok feedback juga dekat kita Facebook page, dekat kita punya Facebook page and IG, ada Snack Cookies. Banyak sangat feedback daripada customer kami, and kebanyakan dalam kalangan mereka akan kata sedap saya punya cookies ni. Macam mana yakin? Bukan saya kata sedap, tapi ramai customer yang kata sedap. Jadi dan free postage, free shipping ni kita buat daripada 5 Oktober, 5 hari bulan 10 sampailah 11 hari bulan 10 sahaja. Lepas 11 hari bulan 10 kita dah tak buat lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, kita buat dalam seminggu sahaja. Terus WhatsApp nombor kat bawah. Okey, Assalamualaikum.